Kitab Akhbaril Ahad, kitab hadis-hadis ahad, bab hadis tentang keharusan menerima berita seorang yang benar dalam perkara dalam bab azan, sembahyang, puasa dan fardu-fardu yang lain dan hukum hakam yang lain. Dan bab firman Allah, hendaklah ada satu kumpulan daripada setiap golongan mereka mendalami agama, dan hendaklah mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang. Mudah-mudahan mereka berwaspada. Seorang lelaki dinamakan Taifah, kerana firman Allah, jika dua golongan orang-orang mukmin daripada orang-orang mukmin berperang ataupun berkelahi, falau iqtatala rajulan, jika dua orang berkelahi ataupun berperang, sudah termasuk di dalam makna ayat ini. Dan firman Allah Ta'ala, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu berhati-hati. Takut-takut kamu menimpakan musibah kepada sesuatu kaum tanpa pengetahuan. Dan bagaimana Nabi SAW menghantar pembesar-pembesarnya seorang demi seorang. Jika seseorang daripada mereka terlupa, dikembalikan dia kepada sunnah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairith, beliau berkata, kami pergi kepada Nabi SAW ketika kami muda belia, hampir sama umur kami. Kami berada di samping Rasulullah SAW selama 20 malam. Rasulullah SAW seorang yang lembut hatinya. Apabila baginda fikir kami telah pun rindukan ahli keluarga, ataupun ini syak perawi, aw qad ishtaqna, ishtahina ahlana ataupun ishtaqna, sama saja makna dia. Apabila kami telah rindu, yakni kepada ahli keluarga kami, sa'alana amman tarakna, baginda bertanya kami tentang orang yang kami tinggalkan di belakang. Jadi mari ni tinggal siapa dia di rumah. Fa akhbarnahu, kami pun menceritakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata, irji'u ila ahlikum, kamu baliklah kepada ahli keluarga kamu. Fa aqimu fihim, kamu beradalah di kalangan mereka, ajarkan mereka, suruhlah mereka. Dan baginda menyebutkan beberapa perkara, saya ingat atau tidak ingat. Dan bersembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku bersembahyang. Apabila telah tiba waktu sembahyang, maka hendaklah seseorang daripada kamu melaungkan azan, dan yang lebih tua dari kalangan kamu hendaklah menjadi imam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali menghalang seseorang daripada kamu azan Bilal. Janganlah sekali-kali azan Bilal menghalang seseorang daripada kamu untuk memakan sahurnya, kerana sesungguhnya dia melaungkan azan. Atau baginda bersabda, ini syak perawi, yunadi, berseru, memanggil, supaya kembali orang yang beribadat di antara kamu, dan supaya sedar, bangun orang-orang yang tidur di antara kamu. Fajar itu bukan begini. Fajar itu bukan begini. Wa jama'a Yahya kaffaihi
Fajar itu bukan begini. Ini jap. Dua tapak tangannya disatukan. Fajar itu bukan begini. Bukan gitu. Sehingga dia mengatakan begini. Dia isyarat. Wa madda Yahya. Yahya merenggangkan dua jarinya, dua jari sababah ni dengan ni. Gini. Sehingga gini jadi. Sehingga gini jadi. Bukan gini. Dia kata tapi sehingga jadi gini. Itu fajar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar daripada Nabi SAW, sabda baginda, sesungguhnya Bilal menyeru ataupun memanggil orang pada waktu malam, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Nabi SAW menjadi imam kepada kami dalam sembahyang zuhur. Baginda mengerjakan 5 rakaat. Maka selepas itu ada orang bertanya, adakah sembahyang telah ditambahkan, yakni rakaatnya? Qala, Nabi SAW bertanya, wa ma dzak, apa tu? Lagu mana? Qalu, mereka pun berkata, sallaita khamsan. Tadi tuan telah bersembahyang 5 rakaat. Fasajada sajdatain ba'da ma sallama. Maka Nabi SAW pun sujud 2 kali selepas daripada dia telah memberi salam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW berhenti daripada berhenti setelah mengerjakan 2 rakaat sembahyang. Maka Dzul Yadain berkata kepada baginda, adakah sembahyang telah diqasarkan wahai Rasulullah, atau tuan terlupa? Faqala, maka Nabi SAW bertanya, benarkah kata Dzul Yadain itu? Orang ramai berkata, iya. Maka Rasulullah SAW pun berdiri, lalu bersembahyang 2 rakaat lagi, kemudian baru memberi salam, kemudian bertakbir, kemudian bersujud seperti sujudnya, yakni di dalam sembahyang, ataupun lebih panjang lagi. Kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir, kemudian sujud pula seperti sujudnya, yakni di dalam sembahyang, kemudian mengangkat kepalanya, yakni daripada sujud yang kedua. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, ketika orang ramai di Quba sedang dalam sembahyang subuh, tiba-tiba ada orang yang datang kepada mereka. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW malam tadi diturunkan Quran kepada baginda, dan baginda diperintahkan supaya menghadap kepada Kaabah. Maka mereka pun terus menghadap Kaabah. Sebelum itu muka mereka ataupun tubuh mereka menghadap kepada Syam. Mereka berputar kepada Kaabah, berpusing kepada Kaabah. Diriwayatkan daripada Bara, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, baginda bersembahyang dengan menghadap kepada Baitul Maqdis selama 16 bulan ataupun 17 bulan. Nabi SAW suka sangat kalau dihadapkan baginda kepada Kaabah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sesungguhnya kami melihat engkau mendongak ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, pasti kami akan tukarkan kiblat yang lain, kiblat yang kau suka itu untukmu. Maka Nabi SAW dihadapkan ke arah Kaabah, dan ada orang bersembahyang bersama baginda asar. Dia pun keluar
Dia lalu dekat satu kumpulan orang-orang Ansar. Dia pun berkata bahawa dia bersaksi sesungguhnya dia telah bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda telah pun dihadapkan ke arah Kaabah. Mereka pun berpaling dalam keadaan rukuk ketika sedang bersembahyang asar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, aku dulu selalu memberi minum kepada Abu Talhah, Abu Ubaidah dan Ubay bin Ka'ab minuman daripada fadhih. Minuman daripada fadhih, yakni arak yang dibuat daripada fadhih, yakni buah tamar muda. Iaitu tamar muda. Tiba-tiba datang kepada mereka seseorang. Langsung dia berkata, sesungguhnya arak telah pun diharamkan. Abu Talhah pun berkata, wahai Anas, bangun, pergi kepada tempayan itu, kamu pecahkannya. Anas berkata, aku pun pergi mengambil mihras, satu alu, penumbuk kayu, penumbuk yang besar tu, dan saya pun pukul bahagian bawah tempayan itu sehingga pecah. Diriwayatkan daripada Hudzaifah bahawa Nabi SAW bersabda kepada ahli Najran, pasti akan saya hantarkan kepada kamu seorang yang amanah, benar-benar amanah. Sahabat-sahabat Nabi SAW pun tertunggu-tunggu. Lalu Nabi SAW menghantarkan Aba Ubaidah. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW bersabda, setiap umat ada pemegang amanahnya. Pemegang amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Diriwayatkan daripada Umar, beliau berkata, ada seorang lelaki Ansar, kalau dia tidak pergi kepada Rasulullah SAW dan saya pergi, saya akan bawakan kepadanya apa-apa yang berlaku daripada Rasulullah SAW. Dan jika saya tidak pergi kepada Rasulullah SAW, dia pula yang pergi, dia akan membawakan kepadaku apa-apa yang ada daripada Rasulullah SAW, apa-apa yang berlaku daripada Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada Ali bahawa Nabi SAW telah mengantarkan satu tentera dan melantik seseorang sebagai ketua kepada mereka. Orang itu pun menyalakan api. Lalu dia berkata, kamu masuk ke dalam api itu. Mereka hampir mahu masuk ke dalamnya. Sementara yang lain pula berkata, bukankah kita lari daripada api lah, yani kita masuk Islam tu. Fadzakaru lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang telah pun mahu masuk ke dalam api itu, kalau mereka masuk, nescaya teruslah mereka berada di dalamnya sehingga hari kiamat, ataupun sampai hari kiamat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang lain-lain lagi, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan dalam menderhakai Allah. Ketaatan hanyalah diperintahkan dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mereka berdua menceritakan kepadanya, kepada Ubaidillah bin Abdullah, bahawa ada dua orang lelaki membawa kes kepada Nabi SAW. Ini pula riwayat dengan sanad yang lain,
Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya, ketika kami sedang berada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bangun seorang lelaki Arab. Dia berkata, wahai Rasulullah, putuskan untuk saya, yakni mengikut kitab Allah Azza wa Jalla. Maka bangun lawannya, dia berkata, benar wahai Rasulullah, putuskanlah untuk dia mengikut kitab Allah dan izinkan saya, yakni untuk bercakap. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, cakaplah. Orang itu pun berkata, sesungguhnya anak saya menjadi pekerja kepada dia ni. Asif ialah ajir, yang pekerja orang gaji, orang yang dibayar upah kerana mengerjakan sesuatu. Lalu dia, yang ni anak saya tadi, berzina dengan isterinya. Mereka menceritakan kepada saya bahawa anak saya perlu direjam. Saya pun tebus anak saya tu dengan jadi daripada hukuman itu, supaya lepas daripada hukuman itu, dengan memberikan 100 ekor kambing dan seorang hamba perempuan. Selepas itu saya bertanya ahli ilmu. Mereka pula menceritakan kepada saya bahawa isterinya itu yang perlu, yang kena rejam. Anak saya hanya dikenakan 100 sebatan dan dibuang negeri 1 tahun. Nabi SAW pun bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, pasti akan kuputuskan di antara kamu kes kamu ini menurut kitab Allah Azza wa Jalla. Adapun hamba perempuan dan kambing itu maka kamu kembalikan semua itu kepadanya. Farudduha, kamu bagi balik. Adapun anak engkau, maka dia dikenakan 100 sebatan dan 1 tahun buang negeri. Dan engkau, hai Unais, iaitu Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki daripada Bani Aslam, engkau pergilah kepada isteri dia ni, jika dia mengaku, engkau rejam dia. Faghada alaiha Unais. Unais pun pergilah dan bertanya dia mengaku. Farajamaha, akhirnya dia direjam. Ini kita sudah masuk di dalam bab yang baru pula dah. Dalam bab yang baru. Lepas pada ni kita boleh i'tisam. Lepas pada kita boleh i'tisam tu hak kitab besar lah. Hak kitab besar. Dia hanya ada satu bab saja lagi, iaitu di sini Kitabur Rad 'alal Jahmiyah wa ghairihi, Kitabut Tauhid. Jadi makna ada 2 bab, 2 kitab besar lagi. Lepas tu habislah kira-kiranya Bukhari. Ini Kitabul Akhbaril Ahad. Kitab Akhbaril Ahad. Hadis ahad. Akhbar ahad mana hadis ahad. Jadi hadis ini ada yang mutawatir, ada yang ahad. Secara kasar, setengah ulama dia bahagi hadis ini kepada 2 sahaja, iaitu mutawatir dan ahad. Hak di celah-celah tu, di tengah-tengah tu, mustafid ke masyhur ke apa ke, itu semua tu masuk dalam ahad. Dia kira dalam ahad. Setengah-setengah ulama dia bagi lagi hak celah-celah tu, tak apalah hak tu. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana pada mana-mana peringkatnya ada hanya seorang sahaja perawi. Mana-mana peringkat, di peringkat sahabat ke, di peringkat tabi'in ke, di peringkat tabi'in ke, ataupun bawah lagi, ada di mana-mana peringkat itu seorang.
Kalau pada banyak peringkat lagilah. Kalau pada satu peringkat pun ada seorang saja, jadi hadis ahad lah. Orang panggil hadis wahid, khabar wahid, ataupun akhbar ahad, itu jamuknya. Lagi iaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, di mana perawi dia tu pada setiap peringkatnya ramai. Ramai tu selama mana? Situ khilaf pula. Ramai tu kira-kiranya kita nak kata mereka semua bersepakat untuk berdusta tidak mungkin. Seramai tu orang boleh pelawak tidak mungkin, tak benar siapa. Mana di setiap peringkat itu orang panggil hadis mutawatir. Imam Bukhari nak cerita di sini banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita ni, yang kita terima ni, hak banyaknya ialah hadis ahad. Hak banyaknya hadis mutawatir itu tidak banyak. Hak banyaknya hadis ahad. Walau bagaimanapun hadis ahad ini kita boleh pakai dah, dan menjadi kewajipan kepada kita untuk menerimanya sekiranya hadis ahad itu sahih ataupun hasan. Dalam bab hukum hakam sudah boleh diterima dan wajib kita memakainya sekiranya makna dia tu terang. Dalam bab hukum-hukum, lepas tu ada lagi lah perincian hukumnya macam mana, ada lagi lah perincian tu. Tapi secara kasarnya begitu. Tapi kalau dalam bab akidah tak boleh. Hadis ahad ni tak boleh jadi hujah. Dia kena mutawatir. Ataupun kalau tidak mutawatir pun hadis ahad juga, tapi hadis ahad yang mahfufah bil qara'in, ataupun muhtaf bil qara'in. Hadis ahad juga, tetapi hadis ahad yang banyak qarinah-qarinahnya. Mana bukan hadis ahad semati lah pada hakikatnya. Pada hakikatnya bukan hadis ahad semati seperti mana dalam ta'rif tu. Sebab apa? Ada sokongan-sokongan yang lain yang menunjukkan benda ni umum juga. Orang yang mengatakan hadis ahad tu boleh dijadikan asas kepada akidah, hadis ahad hak lagu tu, bukan semata-mata hadis ahad begitu saja. Tidak, tak ada masuk. Sebab itulah kita tengok di sini ni dalam hasyiah nombor 3 ni, tidak nak baca semua, nak tengok sikit je. Ada. Lepas tu dia kata wa qawluhu, hasyiah nombor 3, lepas tu bawah dia tu dia kata wa qawluhu fil adhan. Imam Bukhari kata dalam bab azan, sembahyang, puasa, fardu-fardu yang lain dan hukum hakam yang lain. Imam Bukhari riwayat dah tu. Maknanya hadis ahad ini diijazah, dibenarkan, mana sah hadis ahad ini. Diterima daripada satu orang, asalkan dia tu saduq, ada sifat saduq, mana seorang yang benar, seorang yang dipercayai, seorang yang baik, maka boleh diterima dalam bab itulah. Sebab Imam Bukhari kata fil adhan. Sebabnya Imam Bukhari sebut azan dan lain-lain supaya diketahui bahawa sahnya beramal dengan hadis ahad ini hanya fil amaliyat, la fil i'tiqadiyat. Hanya sah dalam bab amaliyat, dalam bab hukum hakam, bukan dalam bab i'tiqad. Ni sekarang ni ada pula orang yang mengatakan hadis ahad tu saja, semata-mata hadis ahad tu jadi akidah. Tak kena lagu tu, tak kena. Kalau ia pun kalau nak kata hadis ahad jadi akidah tu hadis ahad yang mahfufah bil qara'in, yang penuh dengan qarinah-qarinah menunjukkan bahawa benda ni memang benar-benar berlaku di zaman Nabi SAW
dan bukan seorang yang mengamalkannya ramai. Itu ahad lagu tu baru boleh jadi akidah. Kalau tidak tak boleh. Dengan sebab itu kalau kita tengok kepada pembahagian ulama, hadis mutawatir itu dia bagi kepada beberapa pula. Satu, tawatur. Mutawatir itu mana? Dengan arti tawatur tabaqah, tawaturul isnad, tawatur at-tawaruth, ataupun tawaturul amal. Yang ketiga. Yang keempatnya tawatur al-qadril mushtarak. Dia ada 4 macam mutawatir. Ada 4 macam mutawatir. Tawaturut tabaqah seperti Quran. Tabaqah, generasi demi generasi terima benda tu, lagu tu, tak ada sanad pun. Mana ada kita kata orang mengaji Quran ada sanad? Tak ada. Semua belajar hadis, mana ada nak baca satu-satu ayat tu, mana ada sanad dia? Mu ambil ni kata baca lagu ni mana sanad dia nya? Hadatsana sebuah hadis, mana ada? Tak ada. Sebab apa? Sebab tidak perlu dah kepada sanad. Tak perlu dah kepada sanad. Sebab apa? Terlalu ramai orang. Di setiap generasi, di setiap tabaqah tu ramai. Bukan 2 orang, bukan 10 orang, beribu orang. Beribu orang. Di masa Nabi SAW saja pun beratus ribu dah ada sahabat-sahabat itu. Tu hak pergi di semasa haji wadak tu, kat mana tak pergi? Kerana uzur, kau tua, kau sakit, kau apa, amal lagi. Beratus ribu mengaji Quran. Siapa kelan ni supaya lagu tu? Siapa kelan ni orang ngaji? Seorang kau? Tak. Quran tidak sebuah hadis. Hadis kena ngaji jurum dah. Quran ni rata. Tok guru kampung bandar ada belaka kata dunia. Siapa orang Islam, siapalah Quran situ. Ini orang panggil tawaturut tabaqah. Tawaturut tabaqah dia tidak perlu kepada sanad. Supaya mana? Supaya kita kata London. London tu ada. London tu ada. Kita tak aja pergi. Kita tak aja pergi. Jadi kita, adakah patut kita nak kata kerana kalau seorang tu mari minta dengan kita, demo kata London ni ada, mana sanadnya? Kita nak kata kerana kau orang lagu tu. Tak payah dah lah. Walaupun saya tak pergi lagi, awak tak pergi lagi, orang lain berapa ramai pergi. Nak hari kapal terbang, berapa kapal terbang? Bukan satu kapal terbang. Bukan satu syarikat kapal terbang yang pergi. Rata dunia berita dengar semua. Tengok semua gambar, cuma tak pergi. Seramai mana? Bukan kita sini saja terima adanya, orang negeri lain pun lagu tu juga. Itu tawatur, tabaqah orang panggil. Hak lagu tu tak perlu sanad. Tak perlu sanad. Daripada dulu lagi orang tahu ada Mekah, Madinah. Hak zaman Nabi dulu Mekah, Madinah tu. Kita tak ada tengok zaman tu, tapi Mekah tu lah. Tak ada apa. Jadi setiap generasi tu ramai royak. Bukan seorang dua. Sehingga tidak mungkin tak ada lah Mekah tu dulu baru ada orang rekod, orang dah lama dah ada. Misalnya. Itu tawatur tabaqah. Quran tu tahap tu Quran ni. Yang kedua orang panggil tawaturul isnad. Mutawatir, sesuatu cerita tu berdasarkan sanad. Yang ni kita tengok sanad dia tu banyak. Sanad dia tu banyak. Satu hadis, ni hadis Nabi lah. Kalau benda lain tak ada dalam dunia ni, contohnya ada pun hadis. Satu hadis Nabi kata gini, lepas tu kita tengok jalur sanad tu, sahabat bukan seorang. Lepas tu peringkat yang kedua, tapi bukan seorang dua, ramai. Setengah ulama kata nak jadi hadis mutawatir ini kena 80 orang. Setiap peringkat. Setengah kata kena 50 orang.
setengah kata kena 40 orang. Macam-macam lah peringkat tu. Setengah kata 10 orang. Ada lagi kata kurang lagi daripada tu, tetapi kebanyakan ulama ambil sekurang-kurangnya 10 orang. Di setiap peringkat tu sekurang-kurangnya 10 orang. Di setiap peringkat. Dan orang tu pula orang yang memang diakui sebagai orang yang saduq. Ni seperti Imam Bukhari kata, orang yang baik-baik. Cukup syarat lah mengikut ilmu mustalah hadis, cukup syarat. Sekurang-kurangnya 10 orang. Lepas tu ada riwayat, satu-satu riwayat tu bukan 10 orang, 40 orang, 50 orang, 80 orang, 100, 1000. Itu tawaturul isnad orang panggil. Dia ada sanad dia. Ada sanad. Tawaturul isnad. Ni hadis seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadis mutawatir. Tawatur isnadi. Mutawatir bitawatur al-isnadi. Tawatur isnadi. Mana kalau kita tengok dari segi sanad dia memang mutawatir. Ni beratus orang sahabat saja. Pasal orang sahabat tu anak murid pula terima hadis daripada dia tu, nunggu Islam kembali pada masa tu. Kau ramai orang Islam. Jadi lagi ramai. Yang ketiganya tawarus ataupun tawaturul amal. Dari segi sanad tak banyak, tak sebanyak mana. Tapi dari segi amalan, orang duduk amal belakang lagu. Dari segi sanad ada sahih tu, tapi tidaklah sampai ke peringkat mutawatir dari segi sanad. Tapi dari segi amalnya memang sampai ke peringkat mutawatir. Tidak ada seorang ulama membantah benda tu. Bahkan mereka terima benda ni ada. Misalnya khitan di kalangan kita, sunat tu kita panggil jawi, ataupun sunat tu, tu tawatur amal. Di kalangan umat Islam tawatur amal. Dari segi sanad tidak sampai ke peringkat mutawatir, tapi dari segi amal diwarisi turun-temurun lagu tu. Semua orang tahu. Tak ada siapa dia bantah. Tak ada seorang pun ulama bantah sunat itu sebagai satu sunnah Nabi SAW. Nabi ada ajar, ada kata benda ni. Tak ada siapa dia nafi. Cumanya bilangan perawi dia tu tidak sampai lah kepada peringkat mutawatir. Tidak sampai ni bukan maksud di semua peringkat. Mana-mana peringkat. Boleh jadi di peringkat yang lain ramai sampai ke peringkat mutawatir, tapi ada satu peringkat tidak mutawatir. Itu pun tidak jadi mutawatir. Satu peringkat saja tidak mutawatir, tidak jadi mutawatir selalu. Walaupun peringkat lain itu mutawatir ramai dari segi sanadnya, tapi satu peringkat dari segi sanadnya tidak mutawatir, maka dia jadi hadis ahad juga. Ni hadis ahad, lagu ni ahad dari segi sanadnya, tapi dari segi amalan ni qarinah ni. Qarinah ni hak luaran ni. Dari segi amalan apa yang diwarisi turun-temurun, hak ni adalah mutawatir. Ini orang panggil tawatur amal. Tawaturul at-tawarus, seperti azan, banyak lagi lah hak lain-lain. Semayang macam-macam lah semayang. Tidak sampai kepada peringkat mutawatir dari segi sanad, tetapi dari segi amalnya mutawatir. Kalau hadis ahad lagu ni dah berkait dengan akidah, dia boleh jadi akidah lah. Sebab ada sokongan luaran tu, ada sokongan daripada tawatur amal misalnya. Jadi kita hak amal saat ni, hak diwarisi saat ni, hak orang panggil tawatur, yang diterima tu bukan macam amalan-amalan tertentu. Misalnya kita kata buat maulud, buat maulud ramai-ramai seperti berlaku di dalam masyarakat kita, ataupun tunggu kubur. Tu ada juga amalnya, tapi bukan di semua tempat. Satu tempat saja. Bukan semua ulama terima. Ada yang mempertikaikan dengan kuat sekali.
Itu tak termasuk. Tak termasuk. Hak maksud ni tak ada siapa pun nafi. Misalnya khitan, azan, siapa dia nafi? Hak tu tak ada siapa dia nafi hak tu. Dan lain-lain lagi lah. Hak semua orang Islam, umat Islam, ulama Islam terima dalam dunia. Tapi dari segi sanad dia tidak mutawatir. Cuma dari segi amal dia mutawatir. Banyaklah hak lagu tu, banyak. Itu orang panggil tawatur amal. Satu lagi tawatur al-qadril mushtarak. Tawatur al-qadril mushtarak maknanya hadis tu dari segi lafaz dia tidak mutawatir. Dari segi lafaz dia tidak mutawatir, tapi dari segi makna dia tu mutawatir. Lafaz, satu lafaz lagu ni ramai orang situ. Lagu tu berlaku. Tidak lagu tu, tetapi makna dia sama. Misalnya Dajjal, dalam Quran tak ada, dalam hadis ada. Lepas tu hadis tu sampai kepada peringkat mutawatir ke? Situ ulama khilaf. Ada yang mengatakan mutawatir, ada yang mengatakan tidak. Orang yang mengatakan mutawatir, dia kata tawatur itu tawatur al-qadril mushtarak. Hak tu tawatur al-qadril mushtarak. Mana dari segi lafaz dia tu tidak dengan satu lafaz, beratus orang riwayat dah. Lafaz dia tu ada beza. Tetapi mafhum dia, kesimpulannya adalah satu orang di akhir zaman yang mana dia ni betul-betul menyesatkan dan dia mendakwa jadi Tuhan. Gapo tu? Ada hak tu, faham. Lepas tu hak perincian dia gitu gini tak serupa. Ada dalam riwayat ni gini, ada dalam riwayat gini tambah lagi. Dalam riwayat ni kurang sikit. Gitu. Tidak sama lafaz, tetapi makna dia, mafhum dia sama. Hak lagu ni dia jadi akidah juga. Hadis ahad akidah. Pasal apa? Sebab ada qadar mushtarak tadi. Sebab dia ada juga unsur mutawatir tadi. Iaitu tawatur qadril mushtarak. Ada juga. Baru boleh jadi akidah. Kalau semata-mata ahad saja, tak ada qarinah dia, maknanya berupa tawatur dalam bentuk-bentuk tadi, tak boleh jadi akidah. Sebab itulah ulama-ulama memasukkan macam Dajjal tu dalam perbincangan akidah ke apa tu, sebab dari segi tadi lah, pasal disokong oleh tawatur qadril mushtarak itu. Supaya Imam Mahdi dan lain-lain lagi lah, banyak lagi lah hak lagu tu. Tak apalah. Imam Bukhari isyarat dah sini keharusan menerima ataupun mengguna pakai hadis wahid, khabar wahid. Khabar cerita daripada satu orang, tapi satu orang ni dia saduq dalam bab azan, sembahyang, puasa, gapo ni, hak ni dalam bab amalan-amalan lagu ni boleh terima. Dan ahkam Imam Bukhari tak ada sebut, bab akidah tak ada. Menunjukkan bagi Imam Bukhari hadis ahad ini hanya boleh diterima dalam bab hukum hakam ni. Bukan kait dengan benda-benda yang besar-besar, akidah ke apa, tidak. Dan firman Allah. Jadi Imam Bukhari nak ceritanya di sini ke dia. Dalam ayat ni ta'ifatun. Ta'ifatun di sini dia boleh dengan makna seorang mengikut Imam Bukhari. Ta'ifah ni dalam bahasa Arab ada yang kata dengan makna dua orang sekurang-kurangnya. Ada yang mengatakan kena 4 orang, ada yang mengatakan kena 10 orang, macam-macam. Tapi mengikut Imam Bukhari, seorang pun orang panggil ta'ifah dah. Hendaklah ada satu kumpulan kecil ta'ifah.
daripada setiap golongan besar mendalami agama. Kena ada dalam satu kumpulan besar tu satu sebilangan kecil, sebilangan kecil yang mendalami agama. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kena ngaji agama biar dalam semua hati. Bukan ngaji fardu ain gitu saja, tidak. Mengaji dalam semua hati. Ini kena ada. Jadi Imam Bukhari nak di sini ke dia naknya taifatun tu. Jadi sekurang-kurangnya dalam satu kumpulan besar tu satu orang pun tak apa dah, termasuk dah dalam taifatun. Mana kalau tak ada seorang pun tak ada, dosa. Sebab apa? Mendalami ilmu agama ni adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Mana kalau tak ada seorang abuk dalam ilmu agama ni, ikutlah dalam mana-mana cabar dia, dosa. Jadi Imam Bukhari faham taifatun di mana suka-kurangnya seorang. Suka-kurangnya seorang. Kalau lebih lagi daripada seorang, kau molek. Lepas tu Imam Bukhari kata, satu orang sudah dipanggil taifah dah. Dia nak ayat tu. Maknanya kalau dalam satu kumpulan besar tu seorang pun belajar agama dengan mendalam, sudah lepas dah. Tak berdosa lah. Orang kampung tu misalnya kita kata. Sebab apa? Sudah ada orang yang menyelesaikan ni tanggungan fardu kifayah. Yang Imam Bukhari kata taifah ni seorang pun boleh kita panggil taifah. Pelik juga tu. Sebab orang-orang lain kata taifah ni satu kumpulan. Kumpulan ni pada dia kena ramai sekurang-kurangnya 3 baru orang panggil kumpulan. Imam Bukhari kata tak, seorang pun boleh dah dalam bahasa Arab ni untuk kita panggil taifah. Walaupun dia tidak menafikan lebih daripada seorang. Mana seorang pun boleh dah. Liqaulihi. Sebab gapo-gapo dia orang alim besar, gapo-gapo dia pendapat dia ada dalil. Liqaulihi ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala. Dia kata gini ni. Satu orang pun boleh dah panggil. Kita guna taifah. Sebab firman Allah Ta'ala, jika dua golongan daripada orang-orang mukmin berperang ataupun berkelahi, Imam Bukhari pun kata, kalau dua orang Islam duduk bertetok, dakhala fi ma'na al-ayah, sudah masuk dah dalam makna ayat ni. Jadi apakah kamu akan faham ayat ni, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, mana kena ramai 10 orang balah baru kamu kena berdamai, baru termasuk dalam perintah Allah suruh berdamai. Kena 10 orang gitu. Kena 4 orang. Kalau balah alik ni 4 no, balah barulah kena pelera berdamaikan. Kalau 2 orang balah lah. Gitu kah Tuhan nak? Biar dia. Tengok cara Imam Bukhari. Tak. Termasuk dalam ayat ni. Fa aslihu bainahuma, suruh perdamaikan itu. Kalau 2 orang, alik ni, seorang sama seorang, balah. Itu pun dah masuk dalam ayat ni, menunjukkan taifatan musanna, tasniyah. Taifatun mufrad. Mana alik ni seorang, mufrad. Taifatun boleh kita guna untuk seorang lah, kata dia, berdasarkan ayat Quran ni. Sebab kalau 2 orang pun maknanya Tuhan suruh berdamaikan. Jangan lock, tidak nanti ramai. Tu cara dia faham. Sudah termasuk dalam ayat ni. Lepas tu firman Allah, jika orang fasik membawa kepada kamu satu cerita, maka kamu kena gini-gini. Tak apalah, Imam Bukhari buat mari semua ni dia nak ayat ke dia? Dia nak ayatnya tak, dia ayat yang pertama tu dalam Quran tu sebut kalau seorang. Sebab Imam Bukhari faham taifah tu ni seorang tak apa dah, sekurang-kurangnya dah. Kalau seorang tu sudah lepas dah, seorang ni balik, kita tak boleh kata mu seorang, kita tak boleh dengar bukan mu seorang. Orang cerita agama ni. Imam Bukhari nak ayatnya dah seorang pergi belajar, seorang balik, orang lain kena pakar hak dia. Itu menunjukkan bahawa khabar wahid ni kena pakar. Cerita satu orang pun kena pakar dalam bab agama, tidak nanti ramai. Itu buktinya. Sebab Tuhan suruh pergi belajar. Suruh pergi belajar tu seorang. Lepas tu kalau dia balik, suruh dengar pula. Suruh dengar.
menunjukkan seorang pun boleh kita pakai dah dalam bab agama. Boleh dah. Boleh kita pakai dah, kita terima dah. Dalilnya ni. Ini menunjukkan khabar wahid ataupun hadis ahad ini boleh dipakai. Berdasarkan Quran sendiri. Quran sendiri kata. Lepas pada tu dia sebut, jika fasiqun, satu orang fasik bawa berita kepada kamu, maka kamu kena selidik, kamu kena jelas molek. Jangan hukum gapo-gapo lagi kalau dengar cerita dia royak. Tuhan kata sini, hak suruh selidik, suruh gapo ni, suruh bahas, suruh soal jawab ni, kalau fasik. Kalau hak tidak fasik, jika satu orang fasik. Tapi kalau jika orang tu tidak fasik tapi dia seorang, tak ada suruh selidik lagi. Hak suruh selidik ni gapo ni kalau fasik satu orang. Tapi kalau hak tidak fasik, tak perlu selidik. Dia royak, kita boleh pakai dah. Kita boleh pakai dah. Hak tu Imam Bukhari naknya. Dia bagi sebab orang fasik ni kita tak boleh nak pegang. Boleh jadi dia bawa benda hak tak betul. Tapi kalau orang amanah, orang tu cukup syarat dia, walaupun dia seorang pun, kita boleh pegang dengan dia. Kita boleh pegang sebab dia orang takut pada Tuhan. Orang yang tahu lepas mati dia ni dihitung. Maka dengan sebab itu kita boleh percaya kepada dia. Dan bagaimana Nabi SAW hantar pembesar-pembesar dia seorang lepas seorang. Dia hantar pemerintah dia hantar hak besar seorang. Lepas tu hak seorang tu kalau dia perintahkan hak lain tu kena ikutkan belaka. Ini menunjukkan khabar wahid tu boleh pakai. Jadi sahabat hak seorang ni pergi sana, dia royak hak Nabi SAW royak lah, orang lain kena pakai. Menunjukkan bahawa hadis ahad ini boleh dipakai. Kalau tidak, apa Nabi SAW hantar seorang lepas seorang? Kalau perlu ramah lah, bab agama ni kena ramah. Nak royak apa-apa perkara ni kena ramah. Tidak. Dia nak banyak peristiwa-peristiwa kita tengok menunjukkan bahawa dalam bab agama ni seorang pun sudah memadai dah, asalkan dia tu seorang yang cukup syarat. Itu hak maksud Imam Bukhari ni. Jadi nak ayatnya khabar wahid itu sah dan boleh diterima. Sebab apa? Sekarang ni ada, sekarang ni pun ada, sampai dulu pun ada. Orang pertikai puak anti hadis ni, dia pertikai hadis ahad kita nak pakai lagu mana. Hadis ahad ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Muka seorang boleh jadi dia salah, boleh jadi dia silap, kita nak pakai lagu mana. Dia kata jadi kita tak boleh pakai. Dia nak mutawatir. Jadi mutawatir sikit, tak ada mana lah. Kalau mutawatir jadi untuk orang seperti ini dia kena faham hak ni. Kalau kita faham hak ni, tak timbul masalah lah. Sebab berapa banyak hadis itu hadis ahad tetapi disokong oleh benda-benda lain tadi. Dia jadi kuat juga. Tidak ahad semata-mata ahad tu, tidak ahad dengan arti tafarrud mutlak. Tidak lagu tu. Nabi SAW hatta lepas seorang tu, jika seorang daripada mereka tu lupa, akan dikembalikan dia kepada sunnah. Apa dia iringkan dengan hak lain tu, supaya maknanya keadaan tu jadi molek seorang. Takut-takut yang pertama tu terlupa, yang kedua boleh betul. Sebab tu dia tukar-tukar tu. Lepas tu barulah Imam Bukhari buat mari hadis. Barulah buat mari hadis. Semua ni dia nak menyabitkan bahawa hadis ahad ataupun khabar wahid ini boleh dipakai dalam urusan agama, boleh dipakai. Lepas tu dia mari cerita Malik bin Al-Huwairith. Dia royak pokok dia pergi pernah jumpa dengan Nabi, muda-muda belia, dalam lebih kurang sama je umur tu kata dia. Pergi jumpa dengan Nabi, duduk dengan Nabi selama 20 malam. Duk tengoklah lagu mana Nabi semaya, lagu mana apa semua. Rasulullah SAW ni dia ayat ni mengikut hak dia perhati. Seorang yang lembut hatinya. Jadi dia tengok lama dah ni 20
malam ataupun 20 hari ni, nampak dah gelisah setengah-setengah tu, teringat ke rumah. Itulah dia kata ni, dia nampak kami ni sudah rindu kepada ahli keluarga kami. Dia pun tanya lah, wak kecek lah, kita kata wak kecek, tanya siapa dia kan ni, mari ni siapa dia, di rumah ada anak bini ke, mak ke, ayah ke, siapa dia, berapa beradik. Kalau kita kata gitulah, tanya khabar. Hak dia tinggal alik belakang, mari ni mari seorang. Ada setengah tu mari dua beradik, ada setengah tu mari seorang. Jadi berapa beradik lagi alik belakang hak tinggal. Ayah, mak ada ke lagi? Tanya. Kami pun royak lah ke dia, royak lah, masing-masing royak lah. Lepas tu dia pun kata, kamu baliklah kepada ahli keluarga masing-masing, duduklah sana, kalau di kalangan keluarga kamu, dah ajarlah mereka, suruhlah mereka. Nabi SAW pun sebutlah beberapa perkara, saya ingat dan ataupun saya tak ingat. Maknanya dia sebut ada orang ingat, ada orang tak ingat lah. Lain ini mungkin dia cerita kemudian. Dan Nabi sebut, semayalah kamu supaya kamu tengok aku semayalah ke mana. Lepas pada tu hak lain, sebab kita terjemah tadi lah, hak dia nak royak sini dia apa dia. Nabi SAW kata baliklah masing-masing. Lepas tu ajar royak kepada ahli keluarga tu, semayang lagu ni. Kan masing-masing tu seorang, dia ni seorang ni balik pergi kepada ahli keluarga dia. Dia seorang lah royaknya. Tidak pula Nabi kata hak mana ramai-ramai ni kena pakak. Pak orang kena royak kepada keluarga hak ni, pak orang kena royak kepada keluarga hak ni pula, pak orang pula kena royak keluarga hak ni. Dia tidak kata lagu tu. Dia kata masing-masing balik. Jadi masing-masing tu kan seorang-seorang. Dia ada anak pinak dia, ada mak ayah dia mungkin. Dia balik royak, dia seorang. Itu khabar wahidnya. Tu Imam Bukhari nak, itulah orang panggil khabar wahid. Dia royak daripada Nabi SAW, padahal dia seorang. Dia bukan ramai. Walaupun masa terima tu ramai lah dengar tu, tapi masing-masing balik royak kepada keluarga masing-masing tu seorang-seorang je. Ini menunjukkan Nabi SAW sendiri mengiktiraf, mengakui sah, boleh pakai apa yang dicerita oleh satu orang tu, boleh pakai dah dalam bab agama ni. Tidak syarat kena 2 orang, 3 orang, 4 orang dah. Kecuali dalam bab akidah lain lah. Jadi suruh duduk di kalangan keluarga. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak nak. Ini sebab ini selepas daripada Fatih Makkah dah lah. Sebab daripada Fatih Makkah ramai masuk Islam kan. Jadi Nabi SAW tidak nak duduk Madinah lah. Kalau dia duduk Madinah, lain pun Islam berlaku dah. Jadi dia suruh duduk tempat masing-masing, mengajar di situ. Tidak kata dah Madinah ni lebih, Mekah ni lebih, pakat mari duduk sini belakang, lebih mati sini belakang. Tak. Nabi SAW ajar suruh balik kepada ahli keluarga, sanak saudara, kaum, bangsa. Kita ajar dia duduk di kalangan mereka. Nabi kata, dia tidak kata mari duduk sini belakang, muka sini tempat lebih kan, semaya sini lebih pahalanya daripada tempat lain. Tak, dia tidak kata begitu. Dia suruh ajar. Dia suruh. Bukan sekadar ajar, suruh. Semaya tak patut suruh. Gitu. Tu anaknya, lain-lain tu tak ada apa lain-lain. Seterusnya hadis Bilal, hadis Ibnu Mas'ud ni. Nabi SAW kata, jangan sekali-kali azan Bilal menghalang seseorang kamu daripada sahur dia tu, kerana dia ataupun dia melaungkan azan untuk mengembalikan orang yang duduk semaya di kalangan kamu. Jadi yang duduk semaya, ada yang semaya masjid, duduk semaya malam. Jadi dia tu nak rayak, kata tak lama dah nak subuh. Jadi kalau nak puasa, nak apa, baliklah. Ataupun sahur lah. Gitu. Hak mana sedar, hak mana duduk tidur tu biar bangun. Kalau dia nak puasa pun dia sahur. Jangan pula apabila kamu dengar dia tu kamu berhenti makan sahur. Jangan. Jangan sekali-kali kamu terus makan. Sebab masa tu masa sahur, hak moleknya lewat. Kita pula ni duduk amal hak imsak pula. Canggah dengan dia ni.
Padahal Nabi kata jangan berhenti makan sahur, makan. Jadi azan Bilal tu kira-kiranya lebih kurang 10 ni, lebih kurang dalam 10 minit sebelum pada masuk waktu subuh sebenar. Hak tu masa tu dia ban. Jadi sahabat-sahabat ni makanan dia ringkas sangat, tidak seperti kita nak kena percik ke apa. Banyak benar lah masanya. Jadi dia tu pakai roti gitu je, makan dengan keju, makan dengan roti, makan dengan buah tamar, ringkas minum air gitu je. Padahlah 10 minit pun. Kalau orang nak sahur sebelum pada tu pun boleh, tidak terhalang. Cumanya hak rekah boleh setahun tu. Bahkan Nabi kata kalau orang tu duduk tengah sahur, jangan berhenti, jangan menghalang. Buat tadi dengar dia ban tu tak masuk subuh lagi. Artinya Nabi SAW nak suruh makan, siapa kau makan ni dan minumlah, sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum dia tu masuk waktu subuh lah. Nabi kata makan siapa situ, siapa sekat tu boleh makan lah. Jadi mana tak ada imsak-imsak ni karut belaka, karut benda bid'ah apa. Kalau diamalkan ni benda bid'ah tak ada asasnya, tak ada daripada Nabi SAW ajar. Apa kita nak kata gapo dia lagi? Dia benda hak sampai Nabi tak ada, Nabi tak ajar, kita buat bid'ah lah benda lagu tu. Kita nak kata gapo lagi? Sedangkan jelas ni dalam hadis Bukhari, bukan Bukhari sajalah, dalam kita hadis mana-mana pun ada hadis ni. Jadi dia pun ni hak perawi saja dia kata. Dia fajar kadzib ketika apa ni Bilal tu fajar kadzib. Fajar kadzib ni dia kita nampak kalau kita duduk tunggulah. Kalau kita duduk tepi patah kali timur, kita boleh tengok. Dia naik mula-mula dia gelap, lepas tu dia merah naik. Dia naik panjang gitu. Naik betul gitu ke atas. Itu fajar kadzib. Bukan fajar sunati, fajar dusta orang panggil. Lepas pada tu dia gelap pula. Dia gelap. Lepas bergelap tu dia naik cerah putih, bukan merah. Warna dia tu putih. Dia tersebar meluas gitu. Rata tepi. Gitu. Tu baru masuk subuh. Jadi Ibnu Ummi Maktum ni dia bila masuk subuh. Tahu dah. Sahabat-sahabat tahu dah. Gitulah caranya. Jadi untuk kemudahan orang-orang nak puasa, orang nak gapo, kalau orang semaya gapo, tahajud kau gapo, malam semaya malam panjang lama dah semaya, bila bas juga sampai masa tak lama dah tu nak subuh. Jadi kalau nak witir pun boleh lah, buatlah pada masa tu, tak subuh lagi. Gitu maksudnya. Ataupun kalau nak sahur, nak makan sahur boleh lah. Kalau nak makan rekah kat masa tu boleh. Ataupun orang yang duduk tengah makan dah, duduk sedang makan, tak usah berhenti. Sebab itu tidak menghalang, tidak menghalang daripada makan sahur. Tak apalah. Lepas pada tu hak nak sini yang mana? Apa ni tu kabar tu kan seorang lah kata. Ibnu Ummi Maktum kau Bilal kau tak cara lah dengan maksud masing-masing bar tu. Seorang kabar. Jadi apa ni tu kabar ni ataupun Bilal ni dia bar ni dia nak masuk waktu. Jadi bila bar dia seorang je kayak waktu ni masuk dah subuh kau gapo. Jadi boleh kita nak sembahyang apa? Kita tak ada jam apa. Kita tak ada gapo-gapo pun. Kita dengar muazzin bah. Sebab Nabi SAW kata dah kan, al-muazzin mu'tamin. Tukang bank itu adalah pemegang amanah. Pemegang amanah. Jadi dia kena jaga molek masa tu. Jangan waktu tu kalu. Sebab apa? Jadi keliru kan. Kalau tak masuk lagi zuhur dia badah apa semaya. Semaya luar waktu lah. Tak masuk lagi waktu. Ataupun orang duk tunggu ni nak sembahyang ni banyak kerja dia nak pergi ni pula ni gaduh ni. Dia buat lewat pula debat. Tidak kata masuk waktu tu selalu. Ganggu juga. Itu makna muktamin, dia tu jaga masa. Pemegang masa. Jadi kalau kita dengar dia debat, bolehkah kita sembahyang? Kita tak tengok sendiri fajar, kita tak tengok sendiri tari, kita duduk dalam rumah. Boleh.
Apa tu tukang ban ni ramai kau sorang. Tu dia nak ayat aja. Sorang. Sorang khabar wahid lah tu kau panggil. Lagu tu lah khabar wahid tu. Kan boleh terima kan khabar wahid kita nak pakai semua tu. Itu tujuan Imam Bukhari. Perkara penting tu, bab semaya tu. Penting. Tapi orang royak boleh. Misalnya orang royak kiblat. Kita pergi tanya, kiblat kat mana sini? Orang situ pun royak kot ni. Boleh pakai tak? Dia seorang. Khabar wahid lah tu, lagu tu. Jadi kalau kita nak itu, kita tak ada kompas. Kalau kita kata, kita payah lah. Kita nak percaya, nak ambil 10 orang, barulah kita nak semaya. Parut lagu tu. Dalam amal ni, ibadat ke apa ni, seorang pun tak apa dah. Tak apa dah. Itu orang panggil khabar wahid. Seterusnya hadis Hafs bin Umar. Sekat tu dulu lah. Panjang lagi kita baca tu, tak ada sekat tu. Sebab ni panjang. Wallahu a'lam.